Salam sejahtera, bersama saya Nala Hudad bertemankan rakan tugas Afizi Azman di Awani Pagi dan kami membawakan Realiti Rakyat, satu tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan bagaimana realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Setiap masalah segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, industri makanan tidak terasing daripada kesan pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP sejak Mac lalu dan kini berada dalam fasa PKPB. Jadi pagi ini kami bawakan satu inovasi yang menyediakan platform untuk semua pembekal makanan asas seluruh negara yang disenaraikan pada satu directory mymakanan.my. Untuk itu kita terus bersama Pengarah Eksekutif International Strategy Institute Fazil Irwan Som. Terima kasih Cik Fazil bersama kami di Awani Pagi Realiti Rakyat menceritakan tentang inovasi mymakanan.my ini yang seperti saya memperkenalkan merupakan satu directory semua pembekal makanan asas di seluruh Malaysia dan ini untuk membantu pembekal tempatan memasarkan serta mempromosikan produk mereka dan ini merupakan satu platform yang amat-amat penting terutamanya ketika krisis pandemik COVID-19 ini akses kepada makanan banyak bergantung kepada platform dalam talian. Jadi boleh Cik Fazil mulakan dulu ceritakan tentang idea inovasi di sebalik mymakanan.my ini, bagaimana tercetus bermulanya idea tu? So, okey. Assalamualaikum, terima kasih. Saya, cerita pasal mymakanan.my ni since MCO lah, sejak MCO, kita fikir COVID-19 ni memang banyak ekonomi merudum di seluruh dunia, yang membawa kepada pengangguran semua. Then of course apa yang terjadi ialah kita perasan bahawa banyak penjual-penjual diorang hantar promosi makanan diorang melalui WhatsApp, Facebook. So dari sana kita tengok betapa seriusnya lah dari segi banyak orang sekarang ni macam desperate lah dari segi nak menjual makanan diorang online lah kepada penduduk-penduduk masyarakat semua. So dari sana kita pun fikir memang kena tolong lah. The idea memang nak kena tolong diorang. Pasal kebanyakan orang yang jual-jual dekat WhatsApp, social media semua ni, banyak diorang pun pembekal kepada supermarket, pembekal kepada pasar raya yang besar. And pasal MCO ni diorang tak ada peluang pekerjaan lah, bisnes lah. So banyak kontrak diorang kena potong. So sejak diorang letak promote makanan diorang online, so kita pun dapat tengok sebenarnya banyak orang yang jual makanan ni sebenarnya orang yang membekal kepada supermarket yang kita sendiri pergi hari-hari. So kita daripada situ pun kita pun sedar yang daripada kita pergi supermarket beli barang, apa salahnya kalau kita pergi straight kepada source. Kan, kita pergi straight kepada source and kita boleh beli barang makanan daripada diorang murah, lagi fresh, dan kita tolong juga orang-orang pengeluar tempatan kita. So dari situlah kita fikir memang idea ni memang bukan memang perlulah, idea ni memang perlulah. So that's why kita come up with website yang boleh jadi directory kepada semua makanan asas ni. So kita fokus on directory saja. Kita tak buat e-commerce dari segi, kita tak buat macam mana? So basically macam satu list directory orang yang nak tahu pengeluar-pengeluar yang di tempat kawasan mereka, diorang just kena klik and then dia boleh tahu dekat mana apa yang dijual, semua dekat sana.
Encik Fazil, kalau boleh Encik Fazil ceritakan sejak daripada website ini dilancarkan, bagaimana penerimaannya, bagaimana sambutan daripada mereka yang menggunakan website ini, satunya daripada pengguna dan kemudiannya peniaga itu sendiri, bagaimana sekarang ini dah berapa ramai? Mungkin Encik Fazil boleh ceritakan? Oh, berapa ramai tak tahu. Memang safe to say dah memang beribu-ribu lah. Beribu-ribu sekarang ni. Memang hari-hari traffic rasa dalam one day adalah dalam 2-3 ribu lah, something like this. Memang sekarang ni because pasal case food crisis, banyak artikel-artikel, banyak news pasal food crisis internationally dan di negara kita juga banyak news pasal ni. So orang pun rasa nervous lah. So dengan projek-projek macam My Makanan ni memang of course dia akan mengambil perhatian orang lah dari segi itu. Ya, Cik Fazil, kita sebenarnya menyentuh isu keselamatan makanan ataupun food security yang telah menjadi masalah negara dan bukan saja negara kita, satu masalah global ketika ini. Dan saya lihat kepada mymakanan.my ini sebenarnya juga satu inovasi yang menggunakan konsep farm to table yang sebenarnya mungkin boleh bantu mengurangkan jarak masa dan distance untuk menghantarkan makanan itu, yang juga sebenarnya ada manfaatnya bukan saja untuk membantu pengusaha, pengeluar, pembekal makanan, tetapi ada juga impaknya dari sudut alam sekitar yang mungkin boleh mengurangkan jarak penghantaran makanan itu. Bagaimana pandangan Cik Fazil? Ya, betul. Memang saya setuju. Dari segi kalau kita lagi merapatkan consumer kepada supply chain, lagi banyak kita boleh kurang dari segi carbon emission, resources. Ya, memang betul lah. So sekarang ni basically itu yang kita nak buat sekarang ni. Kita nak nak merapatkan lagi consumer kepada supply chain. Lagi dekat kepada supply chain, banyak lagi manfaat kepada semua orang. Kerana supply chain pengeluar dapat margin yang lebih tinggi, dia dapat tentukan harga, dan yang paling penting consumer macam kita dapat harga yang lagi bagus, dapat barangan lagi fresh. And yang dari segi makronya juga kita dapat tolong pengeluar-pengeluar tempatan kita sendiri. And ini paling penting pasal at least dari segi capital retention di dalam negara, kita punya ekonomi dia akan circulate dalam negara kita saja. So that's how dari segi itu negara kita boleh membangun dengan cepat. Kalau kita depend terlalu banyak sangat kepada foreign chains contohnya yang datang masuk ke Malaysia, memang dari segi convenience, dari segi aggregation, banyak barang-barangan di tempat mereka memang bagus, tetapi dari segi impact kepada ekonomi adalah lagi bagus kalau kita retain the money circulation dalam ekonomi kita. So memang this is apa kita nak buat lah. Encik Fazil, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada daya peniaga-peniaga kita untuk cuba adaptasi teknologi-teknologi seperti ini. Bagaimana Fazil rasakan yang kesediaan mereka untuk berganjak daripada mungkin sekarang ni kedai-kedai fizikal dan sebagainya, tapi sekarang ini dalam talian itu sendiri. Bagaimana Fazil rasakan kedai ini? Okey. Sekarang ni benda ni bukan baru. This idea yang kita nak nak digitize semua pertanian, petani-petani, pengeluar, memang dah lama kita cakap pasal ni. Tapi kita kena faham yang kalau tak ada necessity, orang takkan buat. So that's why orang cakap necessity is the mother of invention. Only kalau kita dah dalam satu corner yang tak boleh buat apa-apa lagi dah, memang kita akan buat. So MCO ni in a way memang blessing in disguise untuk kita. Kerana pasal MCO ni membuatkan orang-orang ni yang selama ni tak fikir langsung pasal
nak pergi online, dia terpaksa pergi online. Pasal kalau dia tak pergi online, dia tak akan dapat kerja. Kontrak supermarket semua cancel. So memang dia orang kena buat macam tu lah. So sekarang ni, so that's why saya cakap, trend apa yang telah terjadi pasal MCO ni ialah tiba-tiba keluar semua WhatsApp ni, orang menjual ikan, orang jual bahan mentah, semua dia keluar. So kita pun terkejut kan. And so bila dia orang keluar semua ni, dan kita boleh tahulah apa yang dia orang jual semua. And dia beli dia hantar pun dia pakai all this yang Grab, Lalamove, Bungkusit. So benda-benda ni semua baru. All this trend semua tiba-tiba terpampar di depan mata kita. And all this because of necessity lah. So in a way sekarang ni, as they say, while the iron is hot, kita patut take this opportunity untuk empower orang lagi lebih. Supaya bila orang empowered lagi lebih, dia orang boleh keluar lagi banyak, pengeluaran dia lagi meningkat, dia boleh achieve economies of scale, dan kita pun boleh dia boleh membesar lah. Basically kalau dia ada support yang lebih, dia boleh membesar tanpa middleman, tanpa all this unnecessary yang kat tengah tu lah. Encik Fazil, kalau kita lihat perkembangan mengenai makanan asas ni, kita lihat banyak sekali laporan sekarang ini menyatakan bahawa terdapat ramai peniaga yang bertindak menaikkan harga-harga barangan asas mereka, terutamanya ketika kita sedang menghadapi musim perayaan ini. Jadi ada tak mekanisme pelaksanaan yang ataupun Fazil mungkin boleh fikirkan ataupun nyatakan pandangan Fazil sendiri, bagaimana kita nak memastikan bahawa harga makanan asas itu kekal pada harga ceiling dan sebagainya? Pastinya perlu ada pemantauan terhadap harga-harga barangan yang diletakkan di dalam laman web Fazil ini. Mungkin ada mekanisme tertentu yang boleh Fazil cadangkan ataupun Fazil ada idea baru? Okay. Kami sebenarnya simple aja. MyMakanan.my ni simple aja. Dia directory untuk pengeluar-pengeluar makanan asas. Dan memang dia list dalam tu semualah. So kalau consumer nak masuk, dia nak tengok harga, dia boleh tanya siapa orang yang menjual dan berapa harga dia orang. Kita tak boleh control macam government, kita tak boleh control price, semua memang kita tak boleh buat. Yang kita boleh buat is kita dekatkan orang consumer kepada the source. Kan, pengeluar tu sendiri. And dengan harapan of course dengan dari pengeluar, harga naik tu tak adalah mendadak sangat. Yang mendadak ni sebenarnya orang yang tengah-tengah ni yang mendadak. This is yang, tapi as I said, saya tak nak cakap yang middleman ni semua tak bagus. Sebenarnya bagus because dia orang sendiri yang ambil risiko membeli barang, menjual, dia ada network pembeli dia semua. Tapi dari segi makronya, keseluruhannya, kalau kita nak menolong banyak lagi pengeluar, is mendekatkan lagi kepada diorang. Itu saja. Ya, Fazil, bercakap dari perspektif makro ni, boleh Fazil kongsikan senario yang berlaku di luar negara? Kerana baru-baru ini juga ISI ada mengadakan satu persidangan virtual, Our Future in a COVID-19 World, dan ada beberapa isu berkaitan COVID-19 yang dibangkitkan, yang dibincangkan. Boleh Fazil kongsikan sedikit? Okey, kita ada buat event Our Future in a COVID-19 World di bawah World Islamic Trade Forum, dan organised by International Strategic Institute lah, sebagai secretariat. So banyak yang diperbincangkan. Kita ada dalam 29 speakers daripada 12 negara seluruh dunia. And banyak yang diperbincangkan dari segi collaboration policy, recommendation pada trade and tourism, dari segi food crisis, dari segi macam-macam lah, dari segi digitization. Tapi yang penting yang kita belajar daripada web conference tu ialah food crisis ni bukan sebenarnya affect semua orang. Dan food crisis ni lebih dalam dunia ni is more of a problem logistics. Kan dalam economic theory pun kita ada dengar mountains of butter, lakes of milk. So sekarang ni masalahnya
makanan, supply makanan sebenarnya at least dari segi makro ya, supply makanannya banyak. Tapi yang masalahnya ialah logistik kita. Logistik kita yang the problem. And the problem logistik kita ini pasal sistem dunia kita sekarang ni hanya hanya beberapa company yang besar-besar je yang produce makanan untuk seluruh dunia. Yang kecil-kecil tu dia orang feed kepada company semua ni. Ini yang kita panggil monoculture production system. Maknanya proses membuat makanan ni dia centralized yang membuatkan difficult untuk makanan sampai ke tempat yang patutnya, yang memerlukan. So patutnya kalau patutnya bukan profit making business yang menentukan cukupnya makanan dalam dunia kita ni, tapi patutnya masyarakat setempat, ketua kampung. Itu sistem kita dulu. Sistem sebelum kita banyak very communal living, communal power of the community masih kuat. Tapi sekarang ni dalam zaman kapitalis kita ni kita dah lain dah. Kita dah banyak lenyapkan, gantikan sistem tu dengan sistem kapitalis kita lah. Okey. And that's the issue lah. Alright, terima kasih banyak Fazil Irwan Som, Pengarah Eksekutif International Strategy Institute dan juga pengasas My Makanan itu sendiri yang banyak membincangkan mengenai inisiatif dan bagaimana peniaga-peniaga boleh terus direct saja kepada pengguna untuk membeli barangan keperluan asas makanan. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Dan kita akan rehat dahulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan cerita yang menarik.